Berita perdana malam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 5 lagi kes baru disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 78 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut dalam sidang media bersama Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri sebentar tadi. Pada hari ini, 20 hari bulan Mac 2020, 5 kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 78 orang. Kes 74, 75, 76 dan 77 adalah kontak keluarga kepada kes 69. Kesemua mereka tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 78 berumur 54 tahun ialah seorang warga British yang bekerja di negara Brunei Darussalam dan telah tiba di negara ini pada 16 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat BI-004 tempat duduk 53G. Beliau telah menjalani ujian makmal COVID-19 setelah dimaklumkan bahawa seorang penumpang yang duduk berdekatan dengannya tempat duduk 50D dan yang telah meneruskan perjalanannya ke Hong Kong telah disahkan positif COVID-19 sebaik sahaja tiba di Hong Kong. Penyiasatan epidemiologi tidak mengaitkan kes ini dengan kes 73 yang telah menaiki pesawat yang sama, yang mana tempat duduk beliau ialah tempat duduk 9A. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah terdapat satu kes yang telah dirawat di pusat pengasingan kebangsaan yang telah sembuh dan boleh dibenarkan pulang ke rumah. Walau bagaimanapun, beliau dinasihatkan untuk terus membuat pengasingan diri selama 7 hari di rumah. Ini bermakna terdapat 77 kes yang masih dalam rawatan di pusat tersebut. Terdapat 2 kes yang dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan tetapi beransur pulih. 5 kes memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,664 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Dalam pada itu, setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan sukan atau di rumah masing-masing ialah seramai 101 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 2,468 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Bagi menampung keperluan ujian makmal COVID-19 yang semakin meningkat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pembinaan sebuah makmal virologi tambahan yang terletak di Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan yang sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai keadaan jemaah tabligh Brunei yang telah menghadiri perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur dan masih berada di Kuala Lumpur di mana 6 orang telah disahkan positif COVID-19 dan sedang dirawat di hospital manakala 3 orang didapati negatif. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengemaskinian arahan pengasingan diri mandatori bagi semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei mulai hari ini iaitu 20 hari bulan Mac 2020 di mana ia adalah juga merangkumi pelawat-pelawat dan pekerja-pekerja asing yang tiba ke negara ini. Oleh yang demikian, kedatangan pelawat dan pekerja asing adalah tidak digalakkan buat pada masa ini. Mana-mana pekerja asing datang ke negara pada masa ini adalah dikehendaki untuk menanggung sepenuhnya kos pengasingan tersebut, termasuk kos penginapan, makan minum dan apa jua kos yang berkaitan. Walau bagaimanapun, mereka perlulah menghadapkan permohonan khas kemasukan pekerja asing sebagaimana yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Kesemua penumpang dan pelawat yang dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri mandatori akan ditempatkan di fasiliti-fasiliti yang telah dikenal pasti seperti hotel, apartmen ataupun hostel. Bayaran bagi penginapan termasuk makan minum adalah seperti yang tertera di slide. Penggunaan tempat-tempat penginapan ini adalah untuk pemantauan kesihatan bagi mereka yang telah melakukan perjalanan antarabangsa sahaja. Mereka ini bukan kontak kepada kes atau mereka yang disyaki jangkiti COVID-19. Orang ramai tidak perlu merasa cemas dengan keberadaan mereka dan kerjasama orang ramai adalah sangat diharapkan untuk tidak mensensasikan keadaan ini. Pihak kerajaan sangat menghargai kerjasama, komitmen dan pengorbanan para pengusaha dan pemilik hotel, apartmen dan hostel dalam memastikan kejayaan usaha kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dalam pada itu, mana-mana pelawat yang tiba di negara ini melalui jalan darat atau laut adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari dari hari tarikh ketibaan ke negara Brunei Darussalam. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Ini pula penjelasan Yang Berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam usaha membantu tindakan-tindakan bersepadu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Persatuan Negara Brunei Darussalam dari semasa ke semasa meneliti mana-mana proses Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya ke arah membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Untuk itu, berdasarkan kepada nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai khasnya majikan-majikan mengenai perubahan-perubahan tertentu kepada proses mendatangkan pekerja asing ke negara ini seperti yang akan saya nyatakan. Pertama, bermula dari Sabtu 21 Mac 2020, kesemua permohonan-permohonan untuk mendatangkan pekerja asing adalah ditangguhkan buat sementara waktu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kedua, butiran berkenaan dengan kategori-kategori permohonan dan proses-proses yang terlibat dengan penangguhan ini adalah seperti berikut. 1. Permohonan untuk mendapatkan lesen pekerja asing atau LPA bagi pekerja asing baru dan permohonan tambahan, termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Buruh sebelum 21 Mac 2020. Kedua, permohonan untuk mendatangkan pekerja domestik termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Buruh sebelum 21 Mac 2020. Ketiga, permohonan untuk mendapatkan visa kerja termasuk permohonan yang telah dihadapkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sebelum 21 Mac 2020. Keempat, surat kebenaran visa kerja yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Kelima, visa kerja yang akan dan telah dikeluarkan oleh Kedutaan dan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di luar negeri. Keenam,
bagi pekerja asing yang telah dikeluarkan visa kerja dan masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dan ketujuh, bagi pekerja yang telah dikeluarkan re-entry visa dan masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Walau bagaimanapun, permohonan bagi kategori membaharui lesen pekerja asing LPA, iaitu bagi pekerja-pekerja yang sudah berada di negara Brunei Darussalam, akan diterima dan diproses seperti lazimnya. Dalam masa yang sama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan menilai sebaik-baiknya jika ada permohonan tertentu yang akan menyumbang kepada kelangsungan atau kontinuiti operasi-operasi kritikal sektor-sektor tertentu di negara ini. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memohon orang ramai, khasnya majikan-majikan dan agensi-agensi pekerjaan untuk memberikan kerjasama padu dan berterusan bagi melaksanakan langkah-langkah yang telah dinyatakan ke arah memelihara keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Untuk sebarang keterangan lanjut, bolehlah menghubungi Jabatan Buruh melalui talian 230-1848 semasa waktu bekerja atau 729-8989 di luar waktu bekerja, atau melayari laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan www.immigration.gov.bn atau melalui talian 238-3106. Dalam sidang media sebentar tadi, beberapa soalan diajukan, antaranya pemantauan individu yang masih mengadakan perkumpulan. Menteri Kesihatan menjelaskan, beberapa hari sudah tadi orang menyebut jangan berkumpul kecuali ada majlis-majlis tertentu, terutama sekali majlis akad nikah. Walau bagaimanapun difahamkan ada juga sekelintir orang masih je berkumpul-kumpul di rumahnya, entah parti ke apakah, but ini pun indah digalakkan. Walaupun ya kami cukup 50 orang, don't so if sesiapa, if anyone mengetahui perkara ini berlaku, bolehlah menghubungi 148 atau pihak polis terus. Di bawah undang-undang yang baru di amend baru-baru ini, ia akan memberi kuasa penuh kepada pihak polis untuk menahan atau memprosecute orang yang berbuat sedemikian. So kami sangat memerlukan pertolongan orang ramai untuk menghubungi ada 148 ataupun polis terus jika diketahui ada orang berkumpul-kumpul ramai tanpa ada sebarang sebab. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai kos perbelanjaan bagi ujian COVID-19 di negara ini. The test untuk COVID-19 ini on average is quite expensive. Kalau you bandingkan dengan negara-negara tani, tapi negara barat lagi mahal lah. So walaupun kerajaan telah pun berbelanja berjuta-juta ringgit untuk memastikan kawalan penyakit dapat dijalankan dengan baik, dan orang kerajaan tidak akan spare anything to make sure ia
berjalan dengan baiklah. Terutama sekali dalam membuat ujian-ujian ini. Dan seperti saya sebutkan tadi pun, kerajaan dengan perkenan ke bawah tuli juga masa ini tengah giat diorang buat makmal tambahan virologi juga. Serangan COVID-19 yang tidak mengecualikan negara Brunei Darussalam telah merubah segala perancangan yang diatur, termasuk sebilangan besar individu dan keluarga yang menangguhkan atau membatalkan majlis-majlis kerajaan. Kembali selepas ini. Wabak COVID-19 membuka mata masyarakat akan pentingnya pengorbanan terhadap negara dan masyarakat keseluruhannya. Material dan kewangan diketepikan buat sementara dalam sama-sama menanai kewajipan membentras wabak COVID-19. Contoh besar, kesediaan sejumlah besar individu dan keluarga yang menangguhkan atau membatalkan majlis-majlis kerajaan seperti majlis-majlis perkahwinan. Haji Omar Haji Abdul Rahman seterusnya melaporkan. Semuanya sudah dirancang dan diatur lebih awal dengan teliti. Tempat majlis sudah ditempah dan disertakan dengan bayaran deposit. Begitu juga dengan jamuan permakanan sudah ditempah sedari awal. Kad jemputan juga diedarkan. Tetapi manusia hanya merancang. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang untuk hambanya. Serangan wabak COVID-19 tidak mengecualikan negara Brunei Darussalam telah merubah segala perancangan yang diatur. Tetapi hikmah di sebaliknya adalah lebih besar. Ianya mencetuskan kesedaran dan ketakwaan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Mereka menyambut dan akur dengan seranan pihak kerajaan demi sebuah pengorbanan. Negara dan masyarakat tercinta lebih penting dalam suasana ketika ini. We have to sacrifice. Tani perlu berkorban untuk masa depan tani, masa ini juga. Tani tidak mau macam negara lain di mana diorang dibagi kuarantin, relax lah kat jalan-jalan sini, sana sini. Sudah ya beyond our health system, baru kan, we should have done that. And orang yang kan keep mengadakan majlis perkahwinan ni, kalau nikah tu tidak masalah di rumah. Ini majlis resepsi perkahwinan ni. Tidak juga bisa ikali kalau majlis resepsi perkahwinan kita tu kemudian hari dilabel sebagai kluster, di mana virus ini menular. So you have to remember that. So I know banyak orang sudah berbelanja apa itu ini, tapi nyawa lebih berharga. Tani have only one chance. We have to do it right. We have to think of our country, not just for your children. Negara tadi ni kan dipikirkan ni. Sebagai sokongan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada Kementerian Kesihatan bagi sama-sama menangani wabak COVID-19 di negara ini, pihak Yayasan menyampaikan sumbangan sebanyak 40 unit pembersih udara untuk ditempatkan di setiap pusat kecemasan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan tersebut dihasratkan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan para pesakit yang sedang dirawat di pusat-pusat berkenaan. Sumbangan daripada yayasan disampaikan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan, selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, kepada Abang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam usahanya menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dengan usaha yang tidak mengenal penat lelah dari beberapa pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut, Pusat Gerakan Kecemasan Kementerian Kesihatan mempunyai strategi-strategi sendiri dalam menangani situasi yang dihadapi negara pada masa ini. Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan selaku Ketua Sekretariat Pusat Gerakan Kecemasan Kementerian Kesihatan ketika ditemui, pusat tersebut
berperanan selaku sekretariat dalam menyediakan koordinasi dengan beberapa agensi kerajaan seperti Majlis Pengurusan Bencana Kebangsaan, Pasukan Polis Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta agensi-agensi yang berkaitan. Pusat ini juga berperanan dalam membuat koordinasi bersama hospital-hospital serta pusat-pusat kesihatan yang berkaitan, termasuk sukarelawan-sukarelawan yang ingin menyumbangkan tenaga semasa negara dalam situasi sekarang ini. Actually di sini since we are coordinating, things yang kami coordinate adalah seperti macam yang example lah yang yang home quarantine. So sometimes ada yang orang home quarantine ubat diorang kan habis. Jadi kami melayaslah dengan pihak-pihak yang yang berkaitan lah. Because kadang-kadang kami sendiri dengan kami punya manpower Kementerian Kesihatan ini cukup. Jadi kami mendapat bantuan daripada pihak tentera atau sukarelawan dari segi macam coordination macam donation yang sekarang ini alhamdulillah banyak yang memberi. Jadi kami mengkoordinat pengagihannya kepada different hospital itu pulang juga. And then di coordination dengan Games Village tu. Talian 148 Kementerian Kesihatan juga memainkan peranan dalam memberikan sebarang informasi dan nasihat kepada orang ramai yang memerlukan khidmat nasihat mengenai perkembangan situasi COVID-19 di negara ini. Sejak ianya mula dibukakan sehingga hari ini, lebih 1,000 panggilan telah diterima. The new news memang new questions come in, but at the moment we receive, of course, di mana kami akan mendapatkan self isolation, form ke apa, and then what happened to us when we arrive, apa, some sort of like juga concern yang macam worries general worries macam yeah. So we know that the lines ni kadangnya full, ada yang dah dapat terjawab ke apa, we understand that, and then we encourage public to use our social media like our IG we always post new information di sana. Kementerian Kesihatan serta agensi-agensi yang berkaitan akan sedaya upaya memberikan khidmat mereka dalam menangani wabak tersebut di negara ini. Orang ramai dinasihatkan agar dapat memberikan kerjasama dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan agar usaha yang diberikan mereka selama ini berbaloi dan berdoa semoga situasi yang melanda dunia pada masa ini akan beransur pulih. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Berdasarkan nisbah penduduk, peratusan jangkitan COVID-19 bagi negara Brunei Darussalam adalah lebih tinggi berbanding negara-negara seperti Singapura dan Taiwan. Bagaimanapun, menurut Dr. Justin Wong, Ketua Kawalan Bahagian Penyakit, perkara tersebut tidak perlu dibimbangkan kerana situasi tersebut adalah masih dalam kawalan. Katanya lagi, dalam keadaan negara pada masa ini, orang ramai perlulah mematuhi saranan dan arahan pihak Kementerian Kesihatan dan tidak perlu panik. I think it's quite difficult to make accurate comparisons of country to country like this. For one thing, Brunei has a much smaller population than many other countries. So even just one case can skew the figures quite significantly. So this makes comparison between countries less useful. But what really matters is the number of positive cases that are identified is also dependent upon the level of contact tracing and the testing that is done by the relevant health authority of the country concerned. So many different countries have different testing criteria. So having a high detection rate is not necessarily always a bad thing. It's important that we continue to detect cases very early so we can ring fence them and do adequate contact tracing so we can ensure that the cases don't form into a very big cluster and there's community transmission. But unlike in other countries, there is no evidence of widespread community transmission. So what this means is that we are able to detect an imported source or imported origin for each and every case. So I would say that at this time, I think the situation is under control. I think the public should take precaution. We should be alert, but we shouldn't be anxious. Menurut Dr. Justin lagi, petugas-petugas barisan hadapan di Pusat Pengasihan Kebangsaan juga bekerjasama dengan rakan dari rantau ini dalam mengongsikan prosedur operasi standard dan protokol rawatan yang terbaru dalam menangani kebanyakan kes.
Mild cases, and this comprise approximately about 80% of all positive cases, they're usually monitored and they're given symptomatic treatment. So sometimes they may require some oxygen, sometimes they may require some other kinds of medication like antibiotics. But at this time, most of the cases in Brunei have a mild condition and in a stable condition. Drugs that have been developed for HIV treatment have been used in China for this condition. Singapore as well have been using this kind of drugs. And this is part of the protocol that we use in Brunei as well. We use a combination of different kinds of antiretroviral drugs for people who are more severe or on the verge of becoming a severe case. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memberi jaminan bahawa bekalan ayam pedaging, telur ayam, daging kerbau dan lembu, ikan dan udang dan sayur-sayuran dari pengusaha-pengusaha tempatan termasuk yang didatangkan dari luar negara ataupun import dan pasaraya adalah mencukupi. Ini adalah respon pihak kementerian berikutan kebimbangan orang ramai sehingga menyebabkan sebilangan mereka melakukan pembelian panik barang-barang keperluan termasuk komoditi pertanian dan perikanan. Jaminan yang diberikan itu hendaklah menjadi sandaran bagi orang ramai untuk tidak lagi melakukan pembelian panik barang-barang keperluan termasuk komoditi pertanian dan perikanan. Bagi bekalan komoditi sayur-sayuran iaitu sayur daun dan juga sayur buah, bekalan dari peladang-peladang tempatan bagi membekalkan sebahagian keperluan pasaran tempatan termasuk kemasukan bekalan melalui import masih berjalan seperti biasa bagi mencukupkan keperluan permintaan pasaran di negara ini. Begitu juga bekalan komoditi ayam pedaging, telur ayam, daging kerbau dan lembu, bekalan daripada pengusaha-pengusaha tempatan dan juga import masih berjalan seperti biasa untuk membekalkan keperluan pasaran tempatan. Bagi bekalan komoditi ikan dan udang juga adalah mencukupi kerana aktiviti penangkapan oleh nelayan-nelayan tempatan masih berjalan seperti biasa bagi membekalkan sebahagian keperluan pasaran tempatan. Saranan saya kepada orang ramai yang baru-baru ini, Menteri daripada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah menginformkan bahawa segala bekalan-bekalan dari bara, sayur-sayuran dan daging-daging adalah sangat mencukupi. So, no need to panic buying. Lotus Light Charity Society menghulurkan sumbangan barang-barang keperluan harian asasi kepada Hospital Pengira Isteri Hajah Mariam Temburong melalui Kementerian Kesihatan. Sumbangan tersebut merupakan salah satu sokongan dalam memudahkan dan membantu Kementerian Kesihatan semasa menangani dan merawat pesakit-pesakit COVID-19. Sumbangan disampaikan oleh Awang Peng Eng Lee, Setiausaha Lotus Light Charity Society kepada wakil hospital berkenaan, Awang Haji Rahim bin Haji Omar, pemangku pegawai jururawat tingkat khas, Ketua Perkhidmatan Kejururawatan Hospital Pengira Isteri Hajah Mariam. Sebenarnya sumbangan ini persediaan yang awal yang penyediaan klinik flu khas bagi sesiapa yang ada pernah ke luar negeri dan mengalami tanda-tanda batuk dan sersima akan berjumpa terus ke flu klinik. Dan di samping itu di hospital ini menyediakan juga flu desk untuk mencek semua kaki tangan dan sama ada pesakit yang akan berjumpa doktor atau yang akan melawat pesakit. Menyarankan kepada orang ramai kalau boleh kalau akan ke hospital itu kurang-kurangkanlah kalau melawat dan jangan membawa anak untuk melawat keluarga yang bertahan di hospital di bawah umur 12 tahun. Berhubung dengan penularan pandemik COVID-19, Jabatan Penerbangan Awam ingin memaklumkan orang ramai mengenai arahan terkini Kementerian Kesihatan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 iaitu semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri serta-merta selama 14 hari di pusat-pusat pemantauan yang telah dikenal pasti. Sementara bagi mendukung arahan dan nasihat Kementerian Kesihatan dalam mengelakkan perkumpulan ramai, orang ramai adalah tidak digalakkan untuk datang ke lapangan terbang bagi menjemput ketibaan ahli keluarga, rakan-rakan dan rakan sekerja.
Berikutan maklumat menyatakan pihak pasukan polis di Raja Brunei PPDB telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan dan mengarahkan orang ramai untuk segera pulang ke rumah. PPDB dalam siaran medianya dengan tegas menafikan dan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sepertinya. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan tidak terbelenggu dengan sikap mudah percaya terhadap maklumat yang mencurigakan dan tidak pasti akan kesahihannya. Dalam situasi penularan wabak COVID-19 yang dihadapi pada masa ini, PPDB akan sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan maklumat-maklumat palsu akan diperjelaskan dengan secepatnya bagi mengelak sebarang tanggapan dan sentimen buruk yang boleh sahaja mendatangkan huru-hara kepada masyarakat awam. Sebarang penyebaran maklumat palsu akan diambil tindakan undang-undang di bawah penggal 148 Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang boleh menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Semua perkhidmatan kaunter di Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei, Bandar Seri Begawan dan cawangan-cawangannya di daerah-daerah Belait, Tutong dan Temburong ditutup buat sementara waktu mulai esok 21 Mac hingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Langkah tersebut dibuat dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian-talian dan alamat berikut. Berikutan dengan siaran media Kementerian Kesihatan bertarikh 19 Mac 2020 berkenaan dengan waktu operasi pos-pos kawalan bagi laluan darat di negara Brunei Darussalam, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Awal Dalam Negeri memaklumkan waktu beroperasi pos-pos kawalan imigresen bagi laluan darat di negara ini yang sebelum ini beroperasi dari pukul 6 pagi sehingga 10 malam adalah dipendekkan kepada pukul 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Pos-pos kawalan imigresen yang terlibat adalah seperti berikut. Mana-mana pelawat yang masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan darat dikehendaki untuk menjalani kuarantin dan hendaklah mempunyai kewangan yang mencukupi untuk menampung kos sara hidup sepanjang tempoh 14 hari kuarantin berkenaan. Untuk sebarang maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari portal Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di www.immigration.gov.bn atau hubungi di talian telefon 238 3106. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Darat JPD memaklumkan beberapa langkah akan diambil terhadap pembelajaran, latihan dan ujian memandu mulai esok 21 Mac. Perkara tersebut akan diteliti semula dari semasa ke semasa. Langkah-langkah tersebut termasuk penutupan sementara semua sekolah memandu di kesemua daerah sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Ujian memandu adalah diteruskan bagi tempahan awal yang diterima sehingga hari ini 20 Mac. Sebarang permohonan baru selepas hari ini akan ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan. Peperiksaan ujian kod undang-undang jalan raya masih diteruskan bagi tempahan awal yang diterima sehingga hari ini sahaja. Sebarang pertanyaan hubungi JPD melalui nombor talian yang tertera semasa waktu pejabat atau email ke info.ltd@landtransport.gov.bn.